Selamat sejahtera, saya Joshua dan bersama saya. Dan saya Sustira Hanani dalam Buletin Utama. Buletin kita pada kali ini tentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kedatangan Jepun di negara kita bermula pada 8 Disember 1941 telah membawa satu bentuk penjajahan baru selepas penjajahan British. Penduduk tempatan di negara kita tidak menduga kedatangan ini telah membawa satu fenomena baru dan memberi kesan yang mendalam kepada semua. Adakah penduduk tempatan ditipu oleh Jepun? Dengan menggunakan slogan Semangat Asia dan Asia untuk Orang Asia telah berjaya menambat hati penduduk untuk menerima kedatangan Jepun ke negara kita. Seterusnya telah membawa kepada pendudukan Jepun ke negara ini. Seterusnya kita kepada perkembangan faktor kedatangan Jepun ke negara kita bersama dengan Rosmida. Terima kasih kepada Joshua dan Justina Hanani. Sekarang kita terus masuk kepada faktor kedatangan Jepun ke Tanah Melayu. Kedatangan Jepun ke Tanah Melayu disebabkan oleh beberapa faktor. Jepun telah menggunakan propaganda untuk menarik perhatian dan kepercayaan rakyat di Tanah Melayu. Jepun sangat berminat untuk mengeksploitasi sumber bahan mentah yang terdapat di Tanah Melayu. Kedudukannya yang strategik juga menarik Jepun menguasai Tanah Melayu untuk kepentingan ketenteraan mereka. Saksikan video serangan Jepun ke atas Tanah Melayu.
Joshua tentang berita serangan Jepun yang berlaku di negara itu. マレーシアへの日本人の侵入 So, berita yang terkini ini, hari ini adalah pasukan Jepun telah mendarat pada 3 lokasi iaitu Singora, Patani di Thailand dan Kota Baru di Malaysia. Pada 8 Disember 1941, keseluruhan tanah Melayu telah jatuh ke tangan Jepun apabila Singapura ditawan pada 15 Februari 1942. Hal ini adalah kerana kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun tapi telah kalah. Sebab ini, Jepun telah menggunakan taktik yang lebih sesuai untuk kedudukan geografi di tanah Melayu tersebut, iaitu melalui menggunakan basikal untuk menyerang tanah Melayu. Oleh itu, banyak taktik-taktik yang digunakan oleh tentera Jepun adalah sangat berjaya. Taktik pertama, dia mempecahkan pasukan dia kepada 2 untuk marah ke selatan. Satu pasukan masuk ke Pulau Pinang di sini. Pasukan yang lain melalui jalan darat menuju ke bandar utama negeri Pantai Barat. Di sinilah Ipoh, Kampar, Kuala Lumpur dan beberapa pelabuhan yang penting di tanah Melayu pada masa tersebut. Jadilah mereka telah menewaskan pasukan-pasukan British yang berada di tanah Melayu dengan secepat mungkin dalam masa kurang daripada 2 bulan je. Di Sabah Sarawak pula, tentera Jepun telah mendarat di Miri, Sibu dan Kuching. Selepas itu, mereka menggunakan taktik yang sama, iaitu mendapati semua bandar-bandar yang utama supaya pasukan tentera daripada pihak British tidak sempat untuk respons dengan segera. So, sekian merupakan berita terkini tentang serangan orang Jepun. Terima kasih.
Baik, itu sahaja laporan serangan Jepun yang berlaku di negara kita. Kita bersama segmen seterusnya dasar pentadbiran Jepun di negara kita bersama Zahara. Terima kasih Joshua. Saya teruskan dengan segmen dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu bercorak ketenteraan. Nama Tanah Melayu telah ditukar kepada Malai Baru atau Melayu Baru, manakala Singapura ditukar nama kepada Sayonantu atau Pulau Cahaya Selatan. Tanah Melayu telah diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-29, manakala Singapura ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-25, manakala Sabah, Sarawak dan Brunei telah ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-37. Jepun telah memberi layanan yang baik terhadap Raja-Raja Melayu dan pemimpin tempatan. Raja-Raja Melayu telah diberi pencen dan harta. Jepun telah memberi layanan baik kepada pemimpin tempatan yang mana memberi kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan dan telah memberikan latihan kepada mereka yang mana Kuah Kuonjo atau institusi latihan pemimpin muda telah ditubuhkan di Singapura dan Melaka bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai. Sekian laporan dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Laporan seterusnya bersama Lian. Sekarang kita teruskan dengan laporan dasar ekonomi Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, mari kita lihat pula dasar ekonomi Jepun di negara kita. Pentadbiran Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan di negara kita. Mereka juga telah memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun dan juga jawatan kuasa penyelidikan bahan. Yang bertujuan untuk mengawal selia pelepasan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu untuk kegunaan tempatan. Selain itu, ianya bertujuan untuk membangunkan industri tempatan dan juga memastikan pengeluaran penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada digunakan. Mata wang Jepun dikenali sebagai wang pokok pisang dicetak bagi menggantikan pengenalan mata wang British di Tanah Melayu ketika itu. Sekian, terima kasih. Kini kita teruskan laporan dasar sosial Jepun bersama Zustira. Baiklah, kita teruskan dengan dasar sosial Jepun di Tanah Melayu. Terdapat 3 aspek dasar sosial Jepun di Tanah Melayu, iaitu pendidikan, catuan makanan dan layanan terhadap penduduk. Seterusnya kita ke aspek pendidikan semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, dalam aspek pendidikan, Jepun telah menutup sekolah Cina dan sekolah Inggeris. Malah terdapat juga sekolah-sekolah dijadikan pusat pentadbiran tentera Jepun. Jepun juga menggunakan sistem pendidikan dengan menekankan semangat kesetiaan kepada Maharaja Jepun. Pada setiap pagi, pelajar-pelajar akan berhimpun dan menghadap negara Jepun dengan menyanyikan lagu kebangsaan iaitu Kimi da Yo.
Seterusnya, Jepun juga menggunakan bahasa pengantar iaitu Nihongo. Cuti-cuti juga mengikut negara Jepun. Malah Jepun sentiasa mengiklankan semangat Jepun di akhbar-akhbar dan di sekolah-sekolah. Seterusnya, kita ke aspek catuan dan penghasilan makanan. Semasa pendudukan Jepun, Jepun telah memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting disebabkan oleh kekurangan makanan. Terusnya, Jepun juga telah membuat catuan makanan. Catuan makanan telah menyebabkan Jepun telah menghadkan penjualan barangan asas seperti beras, garam dan gula. Disebabkan kekurangan barangan asas, penduduk tempatan untuk melangsungkan kehidupan dan makanan, mereka telah lebih kreatif untuk menghasilkan makanan-makanan untuk kelangsungan hidup seperti menggunakan biji getah untuk menghasilkan tempe. Seterusnya, Jepun juga memperkenalkan kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam setiap negeri. Kesan daripada catuan makanan ini, penduduk tempatan telah mengalami penderitaan, kebuluran kerana kekurangan makanan pada setiap hari. Seterusnya, kita ke aspek layanan terhadap penduduk. Semasa pendudukan Jepun, Jepun telah memberi layanan yang berbeza mengikut kaum. Bagi kaum Melayu dan kaum India diberi layanan yang baik, manakala bagi kaum Cina diberi layanan yang kejam disebabkan dendam Jepun semasa Perang China dan Jepun. Oleh itu, memberi kesan kepada penduduk China dengan kekejaman yang telah Jepun lakukan telah membuatkan penduduk-penduduk tempatan hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Okey, bukti yang kita nampak dari segi kekejaman Jepun iaitu terbinanya landasan kereta api maut yang dibuat oleh Jepun secara paksa dilakukan oleh penduduk-penduduk tempatan. Malah landasan tersebut telah membawa kepada kematian yang terlalu banyak dan kesengsaraan kebuluran penduduk tempatan yang terbabit semasa pembinaan kereta api maut. Merciless Japanese overseers forced these slave workers to toil in appalling conditions, with minimal food and in all weathers, whether drenching rain or searing sun. Kereta api merah tu, 8 orang pikul. Every day, rail workers die like flies in the tormenting conditions. They are buried by the track. Itu yang moderat orang itu habis mati. On the 16th of October 1943, the last nail is hammered in and the Burma Railway is officially declared open. More than 13,000 Allied prisoners and 70,000 Asian slave laborers perished during its construction. More than half who worked on the Death Railway from Malaya never returned. A life lost for every railway sleeper laid. Itu saja laporan saya tentang pendudukan Jepun di negara kita dalam dasar sosial. Sekian, terima kasih.
Terima kasih untuk laporan berita itu tadi. Kesimpulannya, dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan, kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperoleh keberanian, kepercayaan diri, mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk terhadap pendudukan Jepun di negara kita. Itu sahaja berita untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Tiga. Selamat sejahtera, saya Joshua dan bersama saya dengan barangan dan bahan penting. Sekian laporan bersama Detik. Sikit je ni. Bahan penting. Ordinal kawalan barangan dan bahan penting untuk disebabkan. Sekarang kita teruskan dengan